Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertemuan pertama bulan Ogos 2020 dalam pidato perdana cawangan MIRI. Saya bagi pihak fungsi dan jawatan kuasa cawangan mengucapkan terima kasih dan syabas atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam. Bagi mulakan pertemuan kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Pada seterusnya tuan-tuan dan puan-puan akan ahli JPP yang saya kasih sekalian. Bagi mulakan majlis kita pada malam ini, saya dengan sukacitanya silakan fungsi JPP cawangan MIRI Puan Rubiah menyampaikan ucapan. Dulu lah, cuba kita sama boleh lah. Sini mana kita carikan kenalkan JPP dan bersama di sini. Ya, selamat malam semua. Walaupun kita hari ini cuma 4 orang, tapi kita bersyukurlah dan masih teruskan lagi perjumpaan untuk bulan Ogos ini ya. Sebab kalau kita tunda ke minggu depan pun kita tak pasti lagi kehadiran bersama. Jadi jangan lupa malam ini terus dijalankan juga seperti biasa. Terima kasih atas kehadiran semua. Sekian saja. Hadirin sekalian, pada malam ini kita adalah bertajuk menggunakan jenaka dalam ucapan. Berikut adalah peranan dan tugas pada malam ini. Peranan jurulatih kita akan diambil oleh Cik Haris. Beliau akan memimpin kita untuk aktiviti pada malam ini. Inilah yang dilatih dari kalangan ahli sebelum seseorang berpidato tampil menyampaikan gagasan. Inilah yang akan memberikan ulasan terhadap kekuatan dan kelemahan pemidato berdasarkan gagasan kita pada malam ini, yaitu kemahiran berdiri teguh dan bergerak, yaitu menggunakan jenaka di dalam ucapan. Hadirin sekalian, apabila masa ini saya menyerahkan majlis kita kepada jurulatih kita, Cik Haris. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan kepada semua akan kehadiran kita pada malam ini. Bukan senang nak meluangkan masa bagi menjalankan aktiviti sebegini, namun kita teruskan juga dengan komitmen yang ada, dan alhamdulillah Anda berada di sini bersama dengan saya dan juga fungsi. Baik, sebelum kita teruskan dengan kita punya tajuk pada malam ini, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu tahniah kepada semua Anda, khususnya kepada yang ada malam inilah, karena komitmen Anda yang tinggi. Tahniah sangat-sangat. Dan juga kepada semua calon-calon ahli KPP yang telah menduduki, melepasi ujian penerapan yang baru lepas, yang telah disaksikan sendiri oleh Cik Presiden kita, Cik Seditan, dan keputusan daripada panel juri telah memberikan kita semua kelulusan. Tahniah kepada semua karena semua lulus. Untuk grade 1 atau tahap 1, Rolia, Caroline, Hazim, Faizul, dan Angelica kan namanya? Angela. Dan untuk grade 2 pula, tahap 2, Nurul Lisa, Haris, dan juga Hanim. Sekali lagi tahniah. Akan tetapi
para juri telah memberikan kelonggaran sedikit kepada kita atas dasar bahwa kita ini di zon Borneo agak sukar untuk para trainer jurulatih yang terlatih di sebelah Semenanjung sana untuk hadir ke zon kita ini untuk memberikan ataupun mengendalikan kelas-kelas. Namun kita telah teruskan juga kelas kita dengan tenaga jurulatih yang ada. Jadi kelemahan kita pastinya ada, dan harapan kita agar kita diberi petunjuk untuk setiap seorang daripada kita ini, kita tunjuk dalam video, agar mungkin panel juri boleh bagi setiap seorang punya komen yang kita boleh dengar. Jadi secara spesifiknya kita boleh memperbaiki keadaan kita sendiri, sebab pada malam tersebut tidaklah langsung diberi komen, cuma Cik Sindikan ada memberi sedikit rumusan di ujungnya. Jadi sudah tentu kita masing-masing ingin mengetahui kelemahan sendiri. Namun secara pribadi saya sendiri memikirkan bahwa ujian penerapan pada malam tersebut sangat baik, banyak improvement, banyak perbaikan, banyak perbaikan. Memang banyak yang jelas nampak. Memang saya rasalah daripada goyangan Hazim itu sangat jelas, dan itu membuktikan bahawa latihan amat perlu, walaupun sendirian ataupun di dalam kelas bersama-sama. Jadi kalau kita sendiri boleh lakukan di rumah, alhamdulillah bagus. Tapi untuk buat sendiri di rumah jarang berlaku. Sebaliknya kalau saya lebih suka menonton TV dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu daripada kita punya pencapaian pada malam tersebut. Harapan saya pula untuk di masa akan datang agar kita boleh bersedia lebih dan membuat latihan yang lebih. Alhamdulillah juga pada malam tersebut saya pun tak goreng sebarang, ada juga persediaan sedikit, dan yalah agak enjoy ya. Apa kata orang Melayu enjoy? Gembira lah. Menghiburkan. Jadi itu tadi adalah mengenai kita punya ujian penerapan yang kita baru lalu, dan banyaklah benda yang kita perlu perbaiki, terlebih lagi untuk rumus 8 darab 3 itu untuk pengucapan awam. Jadi untuk malam ini kita pula diberikan satu topik, menggunakan jenaka dalam ucapan. Menggunakan jenaka dalam ucapan. Biasanya kalau kita melihat seseorang itu menyampaikan ucapan, dan kalau dia berjaya nak selipkan dengan jenaka, selalunya akan efektif dari segi mendapat perhatian daripada pendengar, daripada audiens. Jadi kegunaan kita nak masukkan sedikit jenaka ini di dalam ucapan, tapi ianya tidak dapatlah melangkaui apa topik yang kita perlu sampaikan. Kalau kita pada malam itu bercakap tentang isu rumah tangga contohnya, tiba-tiba kita sampaikan jenaka yang berlebihan daripada isu tersebut, maka ia sudah lari daripada topiklah. Jadi kita perlu kawal untuk kita sampaikan jenaka tersebut dengan satu tahap
yang mungkin tidak melebihi 20% daripada isi ucapan Anda. Kebiasaannya memang berkesan. Saya selalulah dengar ucapan-ucapan politik. Saya selalu dengar Haji Muhammad Sabu. Saya suka dengar apa lagi ya, Anwar Ibrahim sih Bapak. Tak banyak juga, tapi dia pandai cakap. Tapi orang-orang yang macam ni sangat-sangat efektif. Kita pun seronok dengar. Jadi untuk jangka masa jenaka tak boleh lebih daripada 15 ke 20% dari masa penuh ucapan. Okey, apakah ciri-ciri jenaka yang diperlukan? Yang pertama, mestilah bertepatan ataupun berkait rapat dengan tajuk ucapan. Tadilah saya dah cakap bahawa cuba cari kesinambungan ataupun kaitan antara jenaka anda dan juga tajuk anda. Bebas memilih sumber jenaka dan boleh mengubahnya menjadi lebih menarik. Selalunya cerita-cerita jenaka ni biasanya adalah cerita-cerita kita sendiri. Kalau biasanya saya dengar yang jenaka ni, mereka gunakan dia sendiri sebagai material jenaka tersebut. Jarang juga ada yang, kecuali kita bercerita dan dalam cerita tersebut ada unsur jenaka, okey. Tetapi biasanya saya dengar bahawa yang menyampaikan selalunya gunakan dirinya sebagai unsur jenaka. Saya tadi datang ke pejabat, tiba-tiba bila datang ke pejabat terjatuh pula dalam longkang, contohnya macam tu. Dan bila dia pandai nak sampaikan dengan nada dan memang kaya betul, yang mungkin boleh mendapat perhatian. Pemilihan bahan jenaka perlu sesuai dengan pendengar bagi mengelak rasa tersinggung mana-mana pihak. Ini satu lagi isu kalau kita terlebih jenaka. Tiba-tiba bahayanya jenaka ni bila kita nak guna, kebiasaannya kalau orang ketawa, alhamdulillah. Bukan senang nak buat jenaka, benar. Tetapi kalau orang tak ketawa, macam mana pula? Tiba-tiba kita pula yang lain sendiri ketawa. Jadi agak nampak pelik, dan mungkin kita tak berapa efektif lah di sana nanti. Jadi orang pun nampak apa cakapnya ni, menyampah aku. Jadi inilah yang bahayanya apabila kita nak gunakan unsur jenaka. Tapi bila orang jenaka dengan mimik muka, dengan wajahnya sahaja dah boleh membuatkan kelucuan. Jadi ini sangat-sangat subjektif juga. Kalau kita dapat gunakan dan dengan baik, sampaikan dengan baik, mungkin dia dapat itu. Jadi untuk selamat, adalah tempat-tempat yang kita boleh gunakan. Tak bolehlah kita nak gunakan ini sentiasa. Di mana-mana. Yang selamatnya biasanya adalah pembukaan dan penutup. Itu lebih selamat. Ini pendapat saya lah. Memilih jenaka yang santai dan mudah difahami. Gunakan teknik berdiam seketika dan punchline bagi menambahkan keberkesanan jenaka. Okey. Satu lagi kita perlu faham, mengerti tentang jenaka, kerana sebab jenaka ni perlu ada satu titik yang perlu kita tekan. Dalam istilahnya punchline. So, mana satu punchline? Okay, mana satu punchline? Okay, sebelum datang tadi saya Google lah. Seperti biasa persediaan saya sebelum kelas, saya Google saja. Maaf betul-betul saya tak dapat nak fikir sangat. Tak bersedia sangat. Okay, saya Google tadi. Okay, dia cakap dia seorang ni menelefon. Dia telefon ke hospital, rumah orang
orang sakit jiwa lah. Dia menelpon ke hospital sakit jiwa. Halo, halo, doktor pula yang menyautnya. Boleh siapa cakap ni? Ini doktor katanya kan. Oh, okey doktor. Boleh tak cek periksa dengan saya bilik nombor 17 ada orang ke tidak? Katanya. Oh, bilik nombor 17. Saya sekejap ya cek. Tanpa soal siasat, doktor pun tak bertanya, doktor terus pergi periksa. Okay, dia suruh orang periksa ke apa. Ujungnya doktor pun menyahut, bilik 17 tak ada orang, biliknya kosong. Alhamdulillah, betul lah tu. Dapatlah saya keluar daripada hospital tersebut. Jadi nampak tak, kalau saya tak betul nak sampaikan, punchline-nya tak mengenal. Maksudnya orang yang menelpon ini tadi adalah penghuni bilik nombor 17 tersebut. Nampak sih? Sorry, nampak tak? Jadi kalau kita tak ada kepakaran untuk gunakan jenaka dan meletakkan punchline di tempat yang betul, yang mungkin tidak mengenal, kan? Susah nak buat untuk tahu. Nangis mungkin senang sedikit. Okey, peralihan di antara jenaka dan bahan utama ucapan anda lancar. Jadi kenapa kita perlu ambil tajuk ataupun ambil jenaka yang sesuai dengan tajuk, supaya bila kita habiskan jenaka tersebut kita boleh sambung dengan kita punya ucapan. Kalau kita cerita hal lain, tiba-tiba pula kita masuk kepada ucapan kita yang agak serius, jadi sudah tentu lain lah rupanya. Okey, baik. Kita sekarang dikehendaki untuk menyampaikan satu ucapan. Ucapan penuh dengan tajuk. Tajuk adalah bebas. Kena pilih jenaka yang sesuai untuk kita padankan dalam tajuk ucapan anda. Dan kalau boleh ia bersangkutan untuk kita seragamkan antara cerita jenaka dan juga tajuk anda. Dan masukkan jenaka-jenaka ini terutamanya di pembukaan ucapan atau di penutup ucapan atau kedua-duanya sekali. Dan ceritanya jangan lebih daripada 20% daripada jumlah ucapan anda. Okey. Sekiranya ada kemampuan ataupun peluang untuk anda masukkan sedikit jenaka tadi di dalam isi ucapan, agak belok juga, sampaikan sekurang-kurangnya satu bahan jenaka yang sesuai. Jadi di malam ini kita perlu satu bahan jenaka yang sesuai. Okey, ini adalah nota yang saya ada. Baik, boleh kita buka buku Pidato Bersepang. Buka pada muka surat 54. Muka surat 54. Okey, boleh. Kita coba baca apa yang ditulis ini. Hazim dulu. Boleh awal. Daripada apa maksud menggunakan jenaka dalam ucapan? Di dalam tugasan sebelum ini, yang ke-12, anda telah belajar untuk menyampaikan sebuah ucapan lawak. Untuk tugasan ini, anda akan menggunakan jenaka untuk menambah keberkesanan kepada sebuah ucapan yang biasa. Anda dikehendaki untuk menyelitkan sekurang-kurangnya sebuah jenaka yang agak panjang, bukan sebaris dua, di dalam ucapan anda. Cara membuat ucapan ini, sediakan ucapan anda seperti biasa berdasarkan tajuk yang dipilih. Seterusnya, cari sebuah jenaka yang bersesuaian dengan tajuk ini. Ingat, anda harus memadankan jenaka dengan tajuk ucapan dan bukan sebaliknya. Anda tidak seharusnya memilih tajuk ucapan atau mengubah hujah-hujah agar disesuaikan dengan jenaka anda. Tempat-tempat yang terbaik untuk menggunakan jenaka ialah pembukaan. Jenaka yang disampaikan di dalam pembukaan ucapan akan membuat pendengar suka kepada anda dan membuka fikiran mereka untuk menerima hujah-hujah anda.
Penyakit ini perlu berkait rapat dengan tajuk ucapan anda. Penutup. Perkara terakhir yang disampaikan oleh pemidato sering merupakan perkara yang akan terbahas di dalam ingatan para pendengar. Jika anda mengakhiri ucapan anda dengan sebuah jenaka yang dapat menekankan lagi ucapan utama anda, ucapan anda akan mencapai matlamat. Okey. Ani. Perkara ketiga, anda boleh menggunakan jenaka yang melibatkan diri anda ataupun jenaka daripada sumber-sumber lain. Orang membuat tadi belum makan. Kudanya belum makan. Anda boleh mengubah sedikit jenaka ini atau menambah butir-butir untuk menjadikannya lebih menarik. Jenaka yang memperkecilkan diri sendiri merupakan di antara jenis-jenis jenaka yang digemari pendengar. Ini tadi yang saya katakan. Ada guna diri sendiri sebagai bahan. Yakni untuk tugasan ini ia harus ada kaitan dengan tajuk ucapan. Nombor 4, jenaka yang anda pilih harus bergantung juga kepada siapa pendengar anda. Beri perhatian kepada faktor-faktor seperti lingkungan umur, nisbah lelaki atau perempuan, pekerjaan, tahap pendidikan, serta pegangan politik dan agama. Ini dapat mengelakkan daripada menyinggung perasaan pendengar dan pada masa yang sama menambah penghayatan terhadap jenaka anda. Okey. Ya. Yang kelima, pastikan jenaka anda mudah difahami dan tidak mungkin mengelirukan pendengar. Jika boleh, elakkan jenaka yang terlalu menyerah sehingga pendengar terfikir-fikir akan jenaka itu dan terus lupa kepada puja-puja anda yang lain setelah ucapan tamat. Yang keenam, anda boleh menambah keberkesanan jenaka anda dengan menggunakan kaedah berdiam seketika sebelum menyampaikan ayat yang akan menyempurnakan jenaka itu, dalam kurungan punchline. Setelah menyampaikan ayat ini, pastikan anda berdiam seketika lagi untuk membenarkan para pendengar faham jenaka anda dan gelap. Yang ketujuh, jika anda menggunakan sebuah jenaka sahaja dalam ucapan anda, jenaka ini boleh mengambil sehingga 15% daripada masa ucapan. Jika anda ingin memuatkan lebih daripada sebuah jenaka, anda perlu menghadkan jumlah masa yang digunakan agar ia tidak melebihi 20% masa ucapan. Yang ke-8, pastikan peralihan di antara jenaka dan bahan utama adalah lancar. Okey. Jadi itu adalah nota yang diberikan dalam buku pidato versatile, dan untuk itu kita akan membuat penilaian menggunakan penilaian di muka surat 56 tersebut. Yang pertamanya, adakah jenaka yang dipilih sesuai dengan tajuk ucapan? Adakah jenaka ini dimasukkan pada tempat yang terbaik? Adakah jenaka ini sesuai dengan para hadirin? Adakah jenaka ini mudah difahami dan tidak mengelirukan pendengar? Berlebihan. Jadi ini adalah yang kita perlu lakukan pada malam ini. Untuk kita bersedia dengan ucapan jenaka, saya ada soalan sebelum kita teruskan. Maksudnya untuk tajuk ucapan kita buat cuma selik jenaka. Ya. Tajuk kita masih serius. Tapi jenaka itu yang ada. Okey. Contohnya tajuk putus asa. Masih. Asa lagi ya. Jadi dalam putus asa tersebut kita selitkan jenaka-jenaka yang berkaitan dengan putus asa. Sebenarnya itu yang saya nak buat tadi. Sebab kan putus asa boleh mengakibatkan gila. Jadi rumah sakit jiwa, insiden rumah sakit jiwa tadi saya nak jadikan jenaka. Tapi saya coba tadi tak menjadi. Apalah. Okey.
Kalau tak ada soalan lain, Tidak. Kita rasakan tajuk yang sangat susah kan, keren kalau yang terawak kan apa kan. Kita cari kok sama ruang jas kan. Kita tengok lah yang dari itu. Pun tak lupa nampak peringatan. Jadi rasa habis. Nampak terawak tak jenaka. tak masuk dalamnya. Tapi dia bagi contoh situ kan, contoh yang dia yang bagi. Mungkin tak senang. itulah yang contoh itu susah sangat. Yang punya contoh pun tampak jenaka. Mungkin jenaka kita dengar macam biasa aja. Adakah maksudnya jenaka ya mesti macam ni mana? Ada apa ni? Maksudnya jenaka yang panjang ataupun lulus satu dua ayat. Jenaka yang dimaksudkan, kalau bagi saya lah, tidak perlu panjang, cuma tidak boleh melebihi 20%. Maksudnya Panjang. Ada kan dia pantun. Pun boleh pantun atau buku puisi, ya apa? Payah juga nak pecahkan kepada jenaka ni. Payah kita nak buat dia panjang. Biasanya gelak ketawa ni tidak lama. Jarang kita dapat nak buat orang ketawa terus sampai 20 minit, tak ada. Jadi saya rasa mungkin maksudnya tadi ceritanya panjang, boleh dipecah-pecahkan di dalam segmen-segmen lah. Satu letak di pembukaan, satu letak di isi, satu letak di penutup. Itu kemungkinannya macam itulah. Agak sukar. Even apa nama? Even pula apa nama? Mana even? Untuk mereka yang pelawak ni pun susah nak buat kita ketawa, betul tak? Maharaja Lawak Mega pun ada juga mereka yang tak boleh nak bagi kita ketawa. Apa lagi kita yang bukan pelawak. Jadi alhamdulillah lah kita diberi peluang untuk mencoba. Mana tahu boleh dapat jadi Maharaja Lawak Mega. Okey. Jadi untuk itu saya serahkan kepada kursi balik lah. Kalau tak ada soalan lah, kita bagi masa untuk kita bersedia dalam 10 minit ke? Okey. Kalau kita habis awal kita boleh mana? Latih kan? Kita bacakan puisi atau sloka yang sulawak ada di boleh tak? Sini boleh. Ada puisi yang puisi Indonesia. Oh ya, Indonesia ada. Ada sebenarnya kalau ingatkan. Jadi ini kita perlu gunakan kepakaran yang kita belajar ni dari segi mimik muka, bahasa badan. Inilah yang akan menyebabkan orang ketawa. Kalau setakat puisi agak susah je lah. Seloka. Okey lah, kita boleh cuba. Okey, kita mula dalam masa 10 minit lah. Saya sendiri pun belum sedia. Dalam masa 10 minit. Hadirin sekalian, sekarang tibalah masanya yang dinanti-nantikan, sesi ucapan ahli. Sebelum itu ingin saya pastikan semua yang hadir telah mengisi borang kehadiran bersama-sama tajuk ucapan masing-masing. Bagi memulakan sesi latihan ucapan ini, saya menjemput peminato pertama, Encik Haris, dengan tajuk ucapannya perbezaan dahulu dan sekarang, antaranya Dr. Dan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam kepada Anda yang hadir pada malam ini di kelas pidato perdana. Ini kita mengorak langkah ke satu era yang berbeza daripada
zaman dahulu. Kalau kita senyum kepada orang tua, senyum pada orang tua tandanya sayang. Senyum pada kanak-kanak tandanya kasih. Senyum kepada kekasih tandanya cinta. Right? Tapi sekarang ramai orang yang senyum pada telefon. Apa orang kata? Biasanya orang akan kata orang itu gila. Masih lagi nak tengok telefon, senyum. Tuan-tuan dan puan-puan, peredaran masa telah banyak merubah keadaan. Sekiranya anda terfikir bahawa dulu saya taklah sehebat ini, berbadan dua. Dahulu saya juga kurus seperti mana orang-orang yang muda pada masa ini. Kejadian alam, kata orang. Timbul pula perasaan untuk saya meninjau balik apa yang berlaku ketika saya berumur di dalam lingkungan 20-an. Pada masa tersebut, nak katakan berbeza ni memang sangat berbeza. Kita cakap pasal satu isu sajalah. Satu saja perkara yang saya nak kata untuk menunjukkan perbezaan ini, yaitu telefon. Tadi kan dah sebut, senyum pada telefon berbeda. Sekarang ni nak cakap senyum pada telefon orang gila. Yang bercakap sendiri pun ada. Nak kata gila ataupun tidak, kita pun tak tahu. Kita yang melihat pun akan tersenyum juga. Rupa-rupanya si kawan kita tadi itu ada earphone, apa dia? Bluetooth earphone di dalam telinganya. Yang kini tak nampak. Kalau dulu ada wire, tapi sekarang dah tak ada wire. Jadi nampaknya mereka ini bercakap seorang diri. Satu hari saya berjalan di pasar. Berjalan di pasar, lalu di satu kedai, tiba-tiba pula saya ternampak seorang ni. Dia menghala kepada saya. Dia pun bercakap, "Kau kat mana?" Cuba yang anda bayangkan. Dia cakap, "Kau kat mana?" Saya menjawab, "Aku sini." Rupa-rupanya bukan dia bercakap dengan saya. Tiba-tiba pula lepas tu dia berselisih dengan saya macam tu saja. Kenapa tidak? Tuan-tuan, dia bercakap dengan telefon. Inilah nampak perbezaan. Kalau dulu telefon nak cakap pasal orang tua kita dulu, mak bapak kita dulu, ada telefon. Mereka buat ada telefon. Tapi nombor telefon dulu kalau dimiri 085. Ataupun mula dengan nombor talak nombor 6, nombor 3. Dulu 5 digit, sekarang dah ada 6 digit, ada 7 digit nombor telefon di tempat kita sekarang. Kalau dulu telefon yang kena pusing dia punya nombor, sekarang pula dah digital, agak berbeza. Ingat tak zaman-zaman chatting? Mula lagi bila saya berkenalan dengan chatting ni, yang dinamakan chatting ni adalah perbualan di dalam talian. Chatting. Ia dipanggil MIRC. MIRC dulu. Lepas tu ada Friendster. Lepas tu macam-macam lagi. Sekarang dah jadi Facebook, sekarang dah jadi Instagram, sekarang dah jadi macam-macam Bigo lah. Jadi inilah perubahan yang ada
yang bakal kita alami dan anak-anak kita tumbuhi pada masa akan datang. Nak dijadikan cerita, ada satu kisah di sebuah hospital sakit jiwa lagi. Kisah ini adalah si doktor bertanya dengan si pesakit A. Dia tanya, apa nama awak? Si pesakit jawab, akulah Genghis Khan. Kita tahu Genghis Khan siapa kan? Nama besar, Mongolian. Akulah Genghis Khan. Siapa bagi tahu kau Genghis Khan? Kata doktor. Tuhan bagi tahu aku. Katanya. Tiba-tiba pula ada seorang lagi pesakit lain menyapa. Dia tipu doktor. Dia tipu. Manakah saya bagi tahu dia Genghis Khan? Tak kenal lagi. Jadi punchline-nya di sini adalah yang bercakap dengan doktor di hujung tadi itu juga dia adalah Tuhan. Jadi untuk itu saya nak sarankan bahwa memang banyak perbezaan antara dahulu dan juga sekarang. Maka kita perlu mengadaptasikan perubahan tersebut dalam kehidupan seharian kita, dan jangan pula kita menjadi macam orang gila. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Haris. Saya menjemput rakan-rakan untuk dan sekiranya untuk menilai menyampaikan penjelasan. Tadi masa tamat Berapa minit? 6 minit, betul kan? 7 minit 20 saat. 7 minit lah. Oke lah, sekejap minit lah. Oh, 1 poin aja, telefon je. Tapi lawaknya sikit-sikit je lah. Okey, ada komen? Komen? Saya dah tutup. Betul aja. Saya dah tutup tadi. Tiba-tiba tutup. Saya takut Tajuknya zaman perbezaan dahulu dan sekarang. Jenaka Jadi di ujungnya tu ada antaranya lah. Sebab takutnya terlalu besar kan? So saya kecilkannya menjadi antaranya. Banyak lagi yang saya sebut tadi. Okey? Jenaka sangat sesuai dengan para hadirin. Okey. Ikut penilaiannya. Lagi? Ada lagi? Peralihan macam mana mau? Saya dah pertalian antara jenaka dengan bahan utama. Pasal yang berdasarkan pasalnya madahnya senyum dan gila tadi ya jenaka. Jadi ini pun peralihan adalah bercakap tentang seorang diri bercakap dengan telefon lah. Tapi jenaka itu saya rasa cukup lah dengan dua contoh kan. Perbezaan zaman dulu tuh cara telepon memang ada lucu juga, saya tahu ada dengan ada dua kan berkaitan dengan zaman dulu. Saya cuba nak bawa kepada badan saya tadi, tapi lepas saya tak ada ini. Susah. Susah. Baik, Azim. Saya Bila masih fokus lah. Tengah nervous nak prepare. Bila jenaka dengan tajuk tu. Okay, next. 9:22 lagi. Belum. Okay, Ani. Sekarang saya akan menjemput ahli pemidato yang seterusnya. Ini saya menjemput pemidato kedua, Puan Hani, dengan tajuk ucapannya jenis-jenis bahasa dan maksud di setiap daerah. Yang ini disilakan.
Sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir. Pada malam ini saya akan menceritakan tajuk jenis-jenis bahasa dan maksud. Ada satu situasi saya akan terangkan. Seorang imam tengah sembahyang di suatu masjid. Tiba-tiba seekor anjing telah lalu dan menjilat kaki dia. Batal tak sembahyang imam tersebut? Menjilat kaki dia. Batal tak sembahyang dia? Bagaimana dengan jawabnya? Batal. Rata-rata kita faham perumpamaan yang saya bagi tadi, menjilat kaki dia. Sebenarnya dia tak sembahyang imam itu tak batal. Tahu kenapa? Anjing itu sedang menjilat kaki dia. Kaki dia sendiri. Kaki dia sendiri. Okay. Itulah maksud. Kebanyakan kita faham akan menjilat kaki dia. Maksud bahasa ini terlalu banyak. Ada juga yang definisi bahasa ini adalah simbol. Contohnya simbol yang kita lihat sebagai budak kecil menangis. Kenapa dia menangis? Ada banyak maksud. Menangis contohnya dia nakkan susu, dia nak kencing, dia nak makan. Terlalu banyak bahasa, maksud bahasa ni. Ada juga yang kita lihat maksud bahasa ni dari segi macam kita di Miri ni, yang kita nampak Miri dengan Brunei, yang seperti satu bahasa yang saya lihat iaitu piasau. Situasi dia macam ni. Seorang ibu sedang memanggil anak dia di dapur. Rupiah, kau ambil piasau di dapur tu. Yang si anak ni cakap, apa piasau ni? Bagi dia tahu dalam, kalau dekat Miri, piasau ni adalah buah kelapa. Yang si ibu ni adalah biasanya bercakap Brunei. Dia pun ambil lah sebiji kelapa. Mak, nah, ni kelapa. Mak nak masak. Macam mana mak nak potong sayur ni guna kelapa? Tahu tak apa maksud piasau? Pisau. Ya, Brunei, dalam bahasa Brunei, piasau ni adalah pisau. Manakala kalau kita di Miri ni, piasau ni maksudnya buah kelapa, tapi kita jarang gunakan. Ini adalah bahasa-bahasa yang orang lama guna. Dari sini kita dapat lihat bahasa ini juga mempunyai banyak maksud. Selain itu juga bahasa dari segi kita Sarawak dengan Semenanjung Malaysia. Situasi ketiga, contohnya Hazim, Cik Hazim datang ke Kuala Lumpur ni guna apa? Belot. Naik belot. Ya, kita lihat naik belot. Kalaulah seorang dari dari Kuala Lumpur terdengar, wah, belot, besar ke belot kau tu? Macam mana? Bulat ke? Macam mana, berapa hari kau naik belot tu? Ya, dari situ kita dapat lihat penggunaan bahasa ni. Kadang-kadang kita terbiasa dengan menggunakan bahasa tersebut, tetapi walaupun tempat yang berbeza, itulah kadang-kadang menyebabkan contohnya miscommunication, iaitu salah faham antara orang ataupun antara rakan-rakan dan antara dengan sesiapa kita berhubung.
walaupun kita kadang-kadang kita berhubung dan melalui telefon, penggunaan WhatsApp pun kadang-kadang maksud dia memberi maksud yang berbeza. Kadang-kadang kita marah, tetapi dengan WhatsApp kita tak menggunakan tanda seru. Itu pun kadang-kadang membuat salah faham antara pemanggil dengan yang kita panggil. Penutup di sini kita dapat lihat bahasa yang kita kena gunakan adalah kita kena merujuk kepada tempat yang kita berada. Dari situ juga dia akan tidak menimbulkan apa-apa perselisihan faham. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Sudah saya ucapkan kepada Puan Hani. Sekarang saya jemput para teman-teman untuk membuat penilaian dan menyampaikan sedikit ulasan. Silakan. Adakah jenaka yang dipilih sesuai dengan tajuk ucapan? Agak terkejut juga tadi, boleh berjenaka kan? Cerita mula tadi tu, cerita apa mula? Imam. Yang jilat kaki tu. Wow. So, okey, sangat-sangatlah sesuai. Adakah jenaka ini dimasukkan pada tempat yang terbaik di pembukaan? Ya, okey. Adakah jenaka ini sesuai dengan para hadirin? Sesuai. Kita pun ditanya satu persatu tadi, sah ke tak sah. Adakah jenaka ini mudah dipahami dan tidak meluluhkan pendengar? Yes, saya pun setuju. Senang difahami. Cuma yang empat piasau tadi agak confusing sikit. Adakah orang ini bercakap piasau adalah kelapa? Runa yang cakap piasau kelapa? Runa cakap piasau pisau nak? Saya terbalik. Salah. Pisau memang pisau. Jadi mungkin ada kekeliruan di sana. Jadi adakah jenaka ini disampaikan secara berkesan? Jenaka jilat kaki itu saya masih ingat sebenarnya. Adakah jenaka ini terlalu panjang? Ya, sesuailah, tidak panjang. Adakah peralihan di antara jenaka ini dan bahan utama lancar? Sebab tajuknya bahasa tadi. Maksudnya tadi bahasa dan maksud. Pengertian dan maksud. Antara adakah peralihan? Boleh tu. Adakah pemidato berjaya menambahkan kesanan ucapannya dengan menggunakan jenaka ini? Ya, sangat-sangat berkesan. Itu bagi saya lah. Nanti benar tambah? Lebih yang punch nama jilat kaki ya. Mungkin kita tadi ketawa dulu sebelumnya. Siapa untuk? Ya. Sayang pas lainnya dilepasnya awal. Diketawakan awal. Apa pecah apa? Rahsia tersebut. Sebab saya pun tak terfikir tadi kenapa tak batal kan. Okey. Satu lagi lah dari segi kepakaran. Jadi mungkin Puan Hani kena kurang sikit tengok ke atas ni. Antara satu lepas satu poin biasa Puan Hani makan ke atas, nak tengok atas. Yes. Cuba kurang. Cuba tengok pada orang, tengok pada Rubiah. Ini tahap 2 pun kepakaran. Tengok pada saya, tengok pada Azim. Sambil berfikir, jangan tengok atas. Okey. Jadi di sini kita ada 3 sasaran saja. Jadi gunakan 3 sasaran tersebutlah. Masih perlu kita pandang rambang-rambang. Masih perlu kita. Jadi sebabnya nampak. Okey. Right, itu saja. Bukan untuk Puan Nurhalim.
Kita tak ada siapa. Saya ambil CPP. Rubiah standard lah, Rubiah panik lah. Kami las. Baik fungsi majlis kami las. Ini kita akan terus ke peminato yang kedua. Nah, ini saya menjemput Puan Rubiah dengan tajuk ucapannya jenis-jenis kawan. Silakan. Yes. Terima kasih Tuan Pengurusi. Maaf. Terima kasih pengacara majlis Encik Hazim. Selamat malam kepada hadirin kawan-kawan semua. Sebelum saya teruskan perkongsian saya malam ini, saya ingin tanya, siapa yang tak ada kawan kat sini? Memang tak dinafikan semua daripada kita ada kawan-kawan. Tidaklah kita ini ada musuh kan, kita hidup di dunia ini mesti ada kawan. Beberapa minggu yang lepas saya telah dihubungi oleh seseorang. Kawan saya ini adalah kawan satu sekolah sama kampung, tapi dah 10 tahun tidak berjumpa, tapi ada berjumpa di alamanya saja di muka buku. Walaupun kami berkawan di muka buku, tetapi kawan sama sekolah saya ini, kawan sekampung saya ini tak pernah bertegur sapa, tak pernah cakap hai ke, tanya kabar, walaupun dia tahu yang saya adalah kawan satu kampung ataupun sama sekolah. Sehinggalah satu hari dia menghubungi saya, tiba-tiba menghantar pesan ringkas, kata ingin berjumpa, ingin bertemu di kedai kopi. Seperti dari Kuching datang ke Miri. So saya punya teruja, kata wah tak sangka kawan lama saya nak berjumpa saya. Apakah mimpi dia tiba-tiba nak berjumpa saya? Sedangkan dia selalu ada di muka buku tapi tak pernah nak bertemu siapa. Pertama itu saya pun pergilah berjumpa dengan dia. Gembira nanti saya tak kata. Dia membawa saya ke kedai makan dan membelanja saya pada malam tersebut. Sedang kami berbual, dia terus membuka satu file. Saya ingat apa yang dia ingin kongsikan kepada saya. Rupanya dia ingin memperkenalkan satu produk. Di ujung cerita baru saya faham. Tujuannya dia berjumpa dengan saya bukannya karena dia nak melepaskan rindu, nak ambil tahu tentang perkembangan semasa saya, tapi semata-mata untuk memperkenalkan produk jualan langsung. Jadi ini adalah contoh jenis kawan-kawan yang kita ada ya. Jenis kawan-kawan yang pertama sahabat baik, kawan sejati yang ada bersama kita masa kita susah senang. Kita minta tolong apabila kita ada dalam kesusahan. Dan kawan jenis yang saya bagi contoh ini yang menghubungi kita di saat dia ada keperluan sendiri adalah bukan yang sahabat baik pun kita kenal. Satu lagi jenis kawan, walaupun kita namakan sebagai sahabat baik, tapi ada mendatangkan masalah juga. Satu lagi contoh, apabila kita dihubungi oleh kawan-kawan untuk berjumpa ataupun menghadiri satu majlis, bukan saja majlis tapi cuma cukup untuk minum kopi ataupun yang kita biasa bahasa kita kata menyeteh. Ramai-ramai kita berjumpa, kata kawan sama sekolah, tetapi dia mempergunakan kita. Ini adalah kawan jenis yang mempergunakan kawan. Setiap seorang memesan makanan, minuman, tetapi di hujung-hujung masa hendak balik, ada kawan tu pura-pura pergi ke tandas, pura-pura pergi ke kereta, ada ambil barang. Tetapi saat itu masa waiter ataupun waitress dengan izin hendak meminta bayaran. Ini adalah satu contoh kawan yang kita tidak boleh, hendak betul-betul dipanggil kawan baik, sebab dia mempergunakan kita juga dengan menjemput kita berjumpa, membelanja kita makan minum, tapi di ujung ceritanya semua lari. Kita pula yang kena keluarkan duit untuk membelanja mereka. Pernahkah rakan-rakan semua menghadapi situasi ini? Coba kalau kita pada malam itu tidak membawa sesen pun, macam mana perasaan kita? Ini adalah satu jenis kawan juga. Lepas tu kawan yang kenangan siram. Maksudnya jenis kawan yang mungkin kita pernah berjumpa satu majlis ataupun sama sekolah berpuluh-puluh tahun.
apabila kita berjumpa, kita tak kenal sudah. Tiba-tiba dia kata, oh kamu nih Puan Hanim ya? Tapi kita tak kenal, sedangkan itu adalah orang lain. Sehingga dia sendiri berkata, oh hari itu kita berjumpa masa kita menghadiri satu temu Google. Situasi tersebut itu adalah salah. Kita bukannya orang yang kita fikirkan ya. Yang kita ingatkan itu adalah kawan di tempat yang kita fikirkan, ataupun di sekolah ataupun di tempat temu Google. Tapi ada yang kita tidak kenal langsung. Jadi di sini kita harap semoga kita, walau macam mana pun kita menjadi kawan, sahabat yang sejati pada kawan dia pun kita tak terlalu rapat, tapi kita jangan sesekali mempergunakan kawan untuk kepentingan diri sendiri. Sebab hidup kita memang sunyi kalau tanpa kawan. Banyak juga pepatah yang mengatakan berkawan biasa 1000, berkasih cuma 1. Tapi zaman sekarang ini ada orang yang berkasih 1000 tapi berkawan tak ramai. Harap perkongsian saya ini dapat menjadi iktibar pada kita semua, saya menjadi sahabat, kawan yang baik kepada orang-orang sekeliling kita. Terima kasih. Ya, sebaik takjub. Seperti nilai maka itu. Apa? Nilai. Penilaian. Komen. Kita ada komen. Di sana kan? Oh, banyak kan? Ada video pendek. Ada tahu tuh. Oke, soalannya ini soalan pertama apa? Soalan pertama. Penilaian aja. Adakah jenaka yang dipilih sesuai dengan tajuk ucapan? Jenaka yang dipilih, saya tak tangkap lah jenaka yang kecuali Pak kawan menipu tadi ya. Itu saja saya tangkap. Sebenarnya jenaka, tapi cara tidak menyampaikan tak jenaka sangat. Kalau orang pandai sudah ayat. Yang mana satu jenaka? Apa dia? Makan. Yang mana satu jenaka? Kawan unsur jenaka saya cuma tekankan apa kawan lama berjumpa rupa-rupa yang introduce produk MLN, dia senang satu, lepas itu satu yang cuma makan apa semua itu kan, lepas itu ada tiga yang seterusnya yang kita tak kenal, ada 3 sebenarnya. Saya di situ, tapi itu yang cara saya menghuraikan itu yang tanpa lawak kan, dari tangkanan. Ini. Hazim? Apa ya? Ada komen? Wah, kami betul lah. Kami cek poin. Kalau sendiri belum start mana Jadi belum start ya jadi. Mungkin benar kalau kata ya, bahwa penekanan punchline itu kurang. Jadi sebab itulah kejanakaan itu tidak tercela. Saya pun berpendapat bila dia kata rupa-rupanya orang tu semua lari, tinggal kau seorang aja. Kau yang terpaksa bayar kan? Apa dia lah agak jenaka sikit. Tapi ada cara untuk cara bahasa sudah pemilihan kata-kata. Kemudian you perlu ya untuk intonasi itu boleh jam. Intonasi. Dan tenang sudah dimonoton kata dati di letak pas makan. Iya. Tak ada macam ni. Rupa-rupanya saya tinggal seorang diri di sana, saya pula yang terpaksa bayar. Contohnya macam itu. Jadi agak lain penyampaian. Macam tidak dramatik, tidak suspend lah maksudnya. Macam yang suspend tadi, yang jilat kaki kan. Itu suspend sangat tu. Tapi yalah, alhamdulillah, terima kasih lah sebab ada ini jenaka. Tapi kurang mengingat punchline. Saya sendiri pun aku itu. Mungkin untuk kita boleh gunakan semasa pembukaan dalam bentuk macam Hazim cakap tadi, dalam bentuk puisi kah ataupun pantun kah, cari benda-benda yang boleh cari peristiwa yang banyak mencuaikan kawan. Kita boleh keluarkan satu cerita lah. Mungkin cerita-cerita yang
cerita yang tak betul pun okey, cerita rekaan sendiri pun okey. Saya jumpa dia, tiba-tiba saya nampak dia, kalau dulu dia kurus, sekarang dia gemuk. Okey. Biasa kalau cerita hal fizikal tu, orang akan ada sedikit gelap sikit. Okey? Right. Seterusnya untuk pemidato kita yang keempat pada malam ini akan menyampaikan ucapan yang bertajuk apa nama tadi? Antara dua derajat. Yang bertajuk Antara Dua Darjat. Kita persilakan Encik Muhammad Hazim untuk menyampaikan ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ucapkan kepada Tuan Ketua Majlis. Pada malam ini saya akan bicara tentang antara dua derajat. Kisah pertama adalah tentang pengalaman saya ketika menuntut di Kuala Lumpur. Sebagai anak muda yang ketika itu berumur dalam 14 tahun, saya telah berhijrah ke Kuala Lumpur, ibu negeri, ibu kota. Berhijrah ke sana seorang diri, pergi ke sebuah sekolah asrama penuh. Sudah pasti ia merupakan satu pengalaman baru dan juga boleh dikatakan mengerikan untuk saya yang tidak pernah duduk di dalam asrama. Seringkali saya menjadi bahan ejekan dan bahan gurauan oleh rakan-rakan di sana, disebabkan saya punya bahasa dan juga percakapan daerah. Bila saya tanya kepada mereka, kenapa awak semua tentakkan saya, anak muda yang ketika itu berumur dalam 14 tahun, saya telah berhijrah ke Kuala Lumpur, ibu negeri, ibu kota. Berhijrah ke sana seorang diri, pergi ke sebuah sekolah asrama penuh. Sudah pasti ia merupakan satu pengalaman baru dan juga boleh dikatakan mengerikan untuk saya yang tidak pernah duduk di dalam asrama. Seringkali saya menjadi bahan ejekan dan bahan gurauan oleh rakan-rakan di sana, disebabkan saya punya bahasa dan juga percakapan daerah. Bila saya tanya kepada mereka, kenapa awak semua tentakkan saya? Cuma saya beri mereka peluang untuk ketawa dengan saya. Rupanya banyak yang saya perlu belajar dan ubah. Contoh antaranya adalah dari sudut bahasa dan penggunaan lorat, supaya saya tidak lagi diketawakan oleh mereka. Itulah orang kata terus jambu. Miri. Ya Rabbi. Jangan lupa subscribe channelnya.